liberalisme dan Islam. Apa yang akan kita bincangkan sepanjang tajuk ini ialah apa itu modernisme dan pasca modernisme, faktor kemunculan pasca modernisme, konsep asas pasca modernisme, tokoh-tokoh pasca modernisme, ciri-ciri pasca modernisme, matlamat pasca modernisme, kesan pasca modernisme kepada umat Islam pada masa kini, kesimpulan kepada pasca modernisme, dan tajuk yang kedua ialah liberalisme dan Islam. Adakah liberal bertentangan dengan Islam serta kesimpulan daripada liberalisme dan Islam? Apa itu modernisme? Modernisme ialah fahaman yang muncul pada abad ke-18 iaitu di dalam zaman pencerahan atau zaman Enlightenment di mana sekular diperkenalkan dan agama dihapuskan. Antara tokoh-tokoh yang lahir pada zaman modernisme ialah René Descartes, Benedict de Spinoza, John Locke, Immanuel Kant dan David Hume. Maksud pasca modernisme. Menurut Kamus Dewan, pasca bermaksud sesudah, selepas atau setelah. Moden pula membawa maksud pada masa sekarang, masa atau masa kini atau cara baru. Menurut Zakaria Stafa, pasca modernisme ialah fahaman barat yang bersifat anti-agama dan anti-Tuhan kerana ia merupakan lanjutan edisi baru kepada fahaman sekularisme barat moden. Menurut John Francois Lyotard, pasca modernisme berlaku di antara Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ia muncul kerana modernisme gagal membentuk kehidupan yang lebih baik, malah memburukkan keadaan. Ia juga muncul kerana ilmu pengetahuan moden tidak lagi mampu memperbetulkan penyalahgunaan autoriti keilmuan, wujud banyak peperangan dan berlaku penindasan terhadap manusia itu sendiri. Terdapat banyak pencanggahan ilmu dan fakta dalam perkembangan ilmu moden. Kesan daripada mengenepikan agama, pemikiran empirikal dan logik akhirnya menjadikan manusia ditindas oleh tindakan mereka sendiri. Antara tokoh-tokoh yang lahir pada zaman pasca modernisme ialah Jean-Francois Lyotard pada tahun 1924 hingga tahun 1998. Lyotard merupakan seorang pemuda kelahiran Perancis. Semasa hayatnya, Lyotard menerbitkan beberapa karya agung yang membincangkan tentang pasca modernisme. Antaranya ialah The Postmodern Condition. Lyotard berpendapat bahawa pasca modernisme dalam konteks pengajian kesusastraan mempunyai kaitan dengan keinginan baru untuk memberi kepada naratif pihak lain yang selama ini tidak kelihatan, tidak bersuara, tidak dihiraukan oleh pemodenan. Tokoh yang kedua ialah Jacques Derrida 1930 hingga 2004. Derrida merupakan seorang pemuda berketurunan Yahudi dan dilahirkan di Elbia. Beliau banyak menerbitkan buku-buku di dalam bidang falsafah. Beliau memperkenalkan deconstruction di mana deconstruction bermaksud proses penghapusan pusat pencegahan pendapat yang bertujuan menolak naratif aliran utama. Konsep deconstruction terlahir apabila Derrida melihat penindasan terhadap masyarakat Aljazair semasa zaman kecilnya, dan dia berpendapat bahawa bahasa, pemikiran dan budaya barat sentiasa mempunyai kecenderungan menemui sesuatu hukum dan kebenaran. Gagasan deconstruction oleh Derrida adalah wakil daripada suara minoriti yang tidak mempunyai identiti aliran utama. Tokoh yang ketiga ialah Michael Foucault pada tahun 1926 hingga 1984. Foucault merupakan murid kepada salah seorang ahli falsafah sosial iaitu Althusser. Beliau berpendapat bahawa pemodenan telah melahirkan ilmu dalam bentuk diskursi iaitu ilmu yang dibina, disusun, diiktiraf serta dihubungkai antara satu sama lain yang bertujuan mengesahkan keilmuan terhadap pemikiran masyarakat itu sendiri. Menurut SK pada tahun 2012, pasca modernisme berbeza daripada modernisme kerana pasca modernisme telah menolak aturan undang-undang dan etika. Pemikir telah mencuburi bidang seni dan reka bentuk
bosan dengan tradisi yang dibawa oleh moden. Antara konsep-konsep asas pasca modernisme ialah beliau menolak saintifik dan objektiviti dalam peradaban barat. Mereka juga meruntuhkan asas falsafah barat, menekan ketidaktentuan dalam fizik kuantum dan matematik, munculnya magical realisme mazhab fiksyen oleh para novelis, menekankan ketidaksambungan masa dan tempat dalam sejarah manusia, sekularisasi agama dan pembangunan konsep dan praktis agama merupakan asas moraliti daripada masyarakat. Antara ciri-ciri pasca modernisme ialah anti-realiti, menimbulkan keraguan kepada kebenaran, percampuran pelbagai nilai, keyakinan dan realiti, media massa menjadi tuhan bagi penentuan kepada baik dan buruk, ilmu berkembang melalui perbincangan dan perdebatan, pemisahan antara agama dan kehidupan, berpusat di bandar metropolis dan memberi pendapat secara terbuka dan bebas. Pada zaman pasca modernisme, fakta atau kebenaran adalah bohong sama sekali dan boleh bertukar ganti. Ini adalah satu cabang pemikiran yang muncul secara terbuka dan golongan ini mendakwa bahawa fakta adalah terhad dan diterima sebagai kebenaran. Namun, pada keesokan harinya pula, jika ia dapat dibuktikan sebagai kesalahan atau sebaliknya. Masyarakat zaman kini percaya tiada kebenaran mutlak dalam segala perkara dan tiada perbezaan di antara fakta ataupun pembohongan. Pemikir-pemikir modernisme tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Pemikir-pemikir pada zaman pasca modernisme tidak lagi menaruh kepercayaan kepada modernisme kerana menurut mereka pemikir modernisme tidak lagi menunaikan janji yang membawa keamanan, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan kecewa kerana pemikir modernisme menjanjikan sains dan teknologi dapat memajukan masyarakat, namun sebaliknya. Masyarakat mempercayai rasionalisasi dan konsep percaya pada pendapat seseorang atau diri sendiri sama ada negatif ataupun positif sebagai tunjang kepercayaan. Mereka juga mengutamakan prinsip globalisasi. Komuniti global adalah lebih penting daripada nasionalisme. Pemikir pasca modernisme mendakwa bahawa sempadan nasional merupakan halangan kepada komunikasi sesama manusia. Mereka juga menganggap semua agama berhak mendapat periktirafan dan mempunyai hak yang sama. Ini menyebabkan kontroversi kerana ia melibatkan kesamaan dan kesahihan semua agama. Golongan pasca modernisme percaya bahawa tidak ada lagi fakta atau kebenaran yang mutlak. Tidak ada lagi satu agama yang menawarkan jalan yang benar ataupun betul. Oleh kerana itu, agama tidak lagi menjadi pegangan pada zaman pasca modernisme. Dan pada zaman pasca modernisme, moral adalah bersifat peribadi dan individu. Apabila tiada agama yang benar, tidak ada juga kebenaran mutlak, maka idea seseorang mengenai moral adalah palsu dan tidak benar. Moral adalah milik individu itu sendiri dan moral yang dikenakan oleh pihak lain sama ada agama, kerajaan atau orang lain atau apapun yang mendakwa memiliki kebenaran dan fakta, semuanya perlu ditolak dan tidak boleh dipercayai. Kuasa tradisional adalah palsu dan rasuah. Mereka tidak lagi menghormati kuasa autoriti tradisional. Para pemikir pasca modernisme menentang moral keagamaan dan kuasa sekular. Pemikiran liberal dan berpegang kepada pluralisme agama. Golongan pasca modernisme mempertahankan golongan feminis dan golongan homoseksual. Matlamat wujudnya pasca modernisme ialah mereka memperjuangkan kebenaran yang relatif. Masyarakat pada zaman pasca modernisme menganggap pengetahuan tiada lagi asas tentang sumber kewujudan, imej dan realiti tidak lagi dapat dibezakan. Mereka menafikan realiti dan hakikat, tiada dominasi antara kelas, penolakan prinsip agama dan moral kerana pada mereka agama dan moral tiada lagi kebenaran dan makna. Kesan-kesan pasca modernisme kepada umat Islam pada masa kini.
Fahaman pasca modernisme ini merupakan edisi baru kepada fahaman sekulerisme barat. Pasca modernisme ini berbentuk mementingkan kebebasan diri sendiri tanpa memerlukan pendapat orang lain, di mana pada mereka pendapat orang lain adalah tidak benar dan tepat. Moral adalah bersifat individu dan mementingkan diri sendiri. Sistem kapitalis juga telah menyaksikan manusia menjadi rakus dan gelojoh, dan umat Islam pada zaman kini lebih bersifat kepenggunaan dan kebendaan. Idea pasca modernisme ini telah diserap secara halus dan tersusun di dalam umat Islam masa kini, kerana pada hari ini kita dapat melihat ramai masyarakat Islam bersifat pentingkan diri sendiri dan gelojoh serta rakus di dalam sistem ekonomi negara. Perkembangan gerakan kebebasan yang berasaskan consumerism menyebabkan golongan kapitalis menguasai ekonomi, dan pertumbuhan budaya kepenggunaan merupakan latar belakang fahaman pasca modernisme. Sebagai kesimpulan, pasca modernisme merupakan produk dan budaya. Pasca modernisme merupakan gaya hidup yang mementingkan produk dan budaya sebagai pemikiran. Ia mempunyai banyak keburukan kerana ia merupakan fahaman dan ideologi yang panik. Pasca modernisme berbentuk anti agama dan anti Tuhan kerana ia merupakan lanjutan daripada sekulerisme barat moden. Pada zaman pasca modernisme, media massa merupakan objek yang menilai antara baik dan buruk. Liberalisme dan Islam. Liberalisme menurut perspektif Islam membawa maksud pemikiran yang cuba membebaskan Islam daripada sebarang suruhan syarak dengan cara mahu membuat tafsiran semula dan mengolah semua dalil dan hadis mengikut pemikiran dan cara berfikir di dalam falsafah barat, di mana ia berkonsepkan rasional, keterbukaan dan kebebasan intelektual. Liberalisme ialah pada asalnya kewujudan liberalisme ialah untuk memelihara kepentingan, kerana manusia pada zahirnya lahir dengan tujuan menginginkan kebebasan daripada sebarang penindasan. Michael Friden merupakan salah seorang pemikir liberal juga berpendapat bahawa pemikir liberal itu sendiri juga tidak ada sebarang keseragaman dan kesepakatan, kerana pemikiran yang berasaskan akal fikiran semata-mata adalah tidak benar atau tepat kerana ia berubah mengikut kefahaman masing-masing. Manakala Edmund Fawcett berpendapat mengutarakan 4 idea yang menjadi tunjang kepada realisme, iaitu penghormatan terhadap kebebasan individu, konflik adalah sesuatu yang niscaya, perlawanan terhadap kekuasaan, perubahan adalah baik dan tidak dapat dielakkan. Liberalisme ialah satu falsafah yang dibahas dari segi politik, tetapi masih merupakan suatu falsafah kepercayaan dan cara hidup masyarakat barat pada dasarnya. Manakala pemikir barat seperti René Descartes, yang merupakan pemikir yang meletakkan batu asas kepada modernisme dan sekulerisme barat, memulakan konsep metafizik yang pada asalnya berpusat kepada Tuhan, berubah kepada antropocentrik yang bermaksud berpusat kepada manusia untuk menjadi penentuan kepada kebenaran. Masyarakat pada zaman ini mempercayai akal fikiran melebihi agama. Mereka juga merasa ragu dan skeptisme menjadikan kebolehan akal fikiran manusia berperanan menggantikan agama. Adakah liberalisme itu bertentangan dengan Islam? Pemahaman serta pemikiran liberal semakin diterima dan diguna pakai oleh masyarakat Islam kita pada hari ini. Mereka tidak menyedari akan hal yang sebenarnya, di mana Barat hanya mahu memastikan Islam liberal diwujudkan, di mana satu versi Islam baru dengan nilai-nilai Barat diperkenalkan, kerana mereka tidak merasakan Islam itu mengancam mereka. Asas pemikiran Islam liberal ini adalah berfikir berlandaskan keupayaan akal fikiran semata-mata
Kita seharusnya hidup berlandaskan Al-Quran serta hadis dan percaya kewujudan wahyu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan media massa dan elektronik serta kebebasan penggunaan media sosial tanpa sepadan memberi impak yang sangat besar di dalam penyebaran fahaman ini pada masa kini. Kecanggihan maklumat yang dicari sepantas kilat dan semua informasi boleh didapati di hujung jari membuka ruang dan peluang serta jalan untuk memudahkan pihak media untuk menyebarkan fahaman ini dan juga membantu penyebaran Islam liberal. Mereka menganggap para pemimpin Muslim yang keliru tentang kewujudan dan pemahaman Islam liberal juga memudahkan penularan liberalisme di Malaysia. Ini kerana mereka menganggap idea-idea barat inilah yang akan membuatkan Islam lebih maju tanpa mengetahui jika dikaji semula sejarah, ilmu politik barat itu sebenarnya berasal daripada ilmu politik Islam namun telah dikaburi oleh penulisan barat. Prinsip-prinsip yang dibawa oleh fahaman ini antaranya ialah sekularisme, pluralisme agama, kebebasan berikhtihad sebagai alasan menolak autoriti agama, demokrasi liberal di mana hak individu diutamakan berbanding masyarakat. Nilai liberal sebagai nilai universal di mana hak kebebasan bersuara dan hak asasi manusia yang sekular di mana kita dapat melihat golongan LGBT dan kelompok sesat diberi hak yang sama rata, relativisme, kebenaran, kesamaan gender dan memberi idea free market yang memberi kebebasan sepenuhnya kepada golongan kapitalis menguasai ilmu. Idea golongan ini mentafsir semula Islam dengan pemahaman mereka dan kaedah baru yang dikenali sebagai historisme dan hermeneutika yang mempertikaikan Al-Quran sebagai wahyu Allah, merombak semula syariah kerana ia menganggap telah lapuk sejak kewafatan Rasulullah SAW. Manakala pluralisme agama ini semakin luas tersebar dan banyak dilihat di dalam kehidupan masyarakat kini di mana mereka menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan semua Tuhan. Mereka memperjuangkan bahawa semua agama adalah sama. Persamaan ini jika difahami ia akan melunturkan tauhid umat Islam di mana kita seharusnya percaya bahawa Allah SWT itu hanyalah satu dan pemikiran ini sedikit sebanyak menjadi punca kepada kekeliruan, kekacauan serta kedekangan di dalam masyarakat dan negara. Sebagai kesimpulan, istilah Islam liberal itu bertentangan dengan hukum Islam di mana mereka mengatakan agama Islam sebagai ketinggalan zaman, tidak adil dan lebih buruk lagi golongan ini telah memperjuangkan murtad secara terang-terangan. Di barat, mereka menganggap agama ialah penghalang kemajuan, anti-sains, menyokong teokrasi, menindas wanita dan agama punca perpecahan dan pemusuhan di mana mula menyisihkan agama sebagai panduan hidup. Namun, Islam membawa cahaya peradaban, keadilan, intelektualisme dan sains. Islam juga menyatukan pelbagai bangsa, kaum, etnik dan bahasa. Islam juga membela kaum yang lemah dan berjaya memperkasa. Dan ini adalah senarai rujukan yang saya buat untuk dua tajuk ini. Sekian, terima kasih.